La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah taufik inayahnya Allah Taala kurniakan kita kesempatan untuk kita bertemu setelah beberapa ketika kita tidak bertemu. Alhamdulillah, saya minta maaf sebelum ni saya tak dapat nak hadir sebab masih dalam kuarantin. Saya baru pergi umrah tuan-tuan, jadi kena kuarantin lah juga. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah hari ni kita boleh sambung lagi pengajian kita dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i yang dikarang oleh seorang ulama daripada Hadramaut, daripada Yaman, iaitu Syekh Abdullah bin Abdul Rahman bin Fadl rahimahullah taala. Dan kita telah sampai pada berkenaan pada fasal berkenaan dengan air banyak. Dan hari ini dia nak terangkan kepada kita tentang berapakah yang dikatakan sebagai dua kolah. Maka kata pengarang rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, hadza ma qalahu syaikhunil musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala wa qullatani 500 ritlin 500 ratlin bil baghdadiyyin taqriban fala yadurru nuqsanu ritlaini wa yadurru nuqsanu akthar wa qadruhuma bil misahati fir murabba' zira'un wa rubu'un tulan wa 'ardan wa 'umqan wa fil mudawwari kal bi'ri zira'ani 'umqan wa zira'un 'ardan wa tahrumu at-taharatu bil ma'il musabbali lisyurbi. Baik. Jadi dia kata apa? Dia kata dua kolah adalah satu sukatan yang mana anggaran sukatan ini lebih kurang 500 ritel. Okey? 500 ritel. Ritel ni apa? 500 kati. Baghdadiyin 500 kati Baghdad. Baik, maksudnya apa? Kalaulah kita ada sebuah tempat, sebuah kolah yang mana kolah itu bersaiz dua kolah, okey, dua kullah, maka kalau kita sukat air yang ada di dalam dua kolah tersebut, maka airnya menyamai 500 kati Baghdad. Itu maksud dia. Maksudnya dari sudut sukatan. Sukatan ni maksudnya apa? Tuan-tuan kena faham, zaman dulu tak ada liter. Okey, zaman dulu tak ada liter. Jadi orang menyukat pakai apa yang ada lah. Jadi sukatan zaman dulu antaranya ialah dengan pakai kati. Okey, pakai kati. Baik. Jadi kalaulah kita sukat, maka dua kolah ini sukatannya 500 kati Baghdad.
Jadi dia kata fala yadurru nuqsanu ritalaini, maka tidak mengapa jika kurang 2 ritil, jika kurang 2 kati. Akan tetapi memberi kesan jika lebih dari itu. Maksudnya okeylah, kita kata 2 kolah ini ialah 500 kati. Okey, kalau kira isi padu zaman sekarang ni, kita kata lebih kurang 217 liter kalau ikut apa yang dalam kitab Taqrirat As-Sadidah. Okey, 517 liter. Baik, dia kata kalau kurang daripada tu sebanyak 2 kati, maksudnya kalau 498 kati masih boleh diterima. Maksudnya air tu masih kira 2 kolah. Kenapa signifikannya? Kita dah sebut dah dalam kuliah kita lepas. Kalau air itu 2 kolah, maka dia tidak menjadi najis dengan semata-mata jatuhnya najis ke dalam air tersebut. Dia hanya akan jadi najis apabila air tersebut berubah sifat dia, sama ada warna, bau ataupun rasa. Kalau semata-mata jatuh, maka dia tak berubah. Berbeza dengan air yang dikatakan bukan 2 kolah, maksudnya kurang daripada 2 kolah, maka walaupun tidak berubah air tersebut dengan sebab jatuhnya najis, tetap juga dengan semata-mata jatuhnya najis itu ke dalam air yang kurang 2 kolah tu akan menyebabkan air itu bertukar menjadi statusnya mutanajis. Okey, jadi sebab itu kenapa penting untuk kita tahu dia punya ukuran dia tu. Jadi dia kata kalau kurang 2 ritil okey lagi, masih kita anggap dia 2 kolah. Okey, masih kita anggap dia 2 kolah. Tapi kalau kurang lebih daripada 2 kati, maksudnya 3 kati dan ke atas, maka ketika itu dia dah kira kurang daripada 2 kolah. Walaupun air tu banyak, yalah kurang 2 kati masihlah beratus-ratus liter juga kan. Kalau 500 kati ni 217 liter, kurang 2 kati mungkin 200 something lah lagi, betul? 200 liter something lagi. Tetapi dengan sebab kurangnya tersebut, maka dia tetap tidak dikira sebagai 2 kolah. Bila tidak dikira sebagai 2 kolah, maka dengan semata-mata jatuh najis, dia akan berubah menjadi air mutanajis. Okey, khalas. Kemudian dia kata wa fil mudawwari. Okey, sekarang dia nak sebut wa qadruhuma. Okey, jadi kalaulah air itu berada di dalam bekas, okey, berada di dalam suatu tempat, bagaimanakah ukuran tempat yang mana boleh memuatkan 2 kolah ini? Air 2 kolah ni, bagaimana ukuran dia? Maka dia kata wa qadruhuma bimisahati fil murabba. Ukuran 2 kolah dari segi hasta bagi bekas 4 segi. Okey, bagi bekas 4 segi, maka ukuran dia macam mana? Dia kata zira'un 1 hasta wa rubu'un 1/4. 1/4 hasta. Okey, maksudnya 1.25 hasta. Tu 1.25 hasta. Pada apa? Tulan panjang, wa ardan lebar, dan juga wa umqan dalam. Okey, maksudnya 1.25 hasta persegi lah kan, kita kira macam tu, persegi kan, betul? Bukan, tak kira persegi kan, isi padu, betul, 3 kan, kuasa 3 kan, isi padu, betul. Jadi isi padu dia ialah 1.25 hasta. Okey, 1/4 hasta panjang, lebar dan juga dalam. Itu kalau 4 segi. Okey, so maksudnya dia 4 segi samalah, bukan 4 segi tepat kan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kalau 4 segi. Kalaulah dia itu dipanggil apa? Wa fil mudawwari, kalau dia tu bulat, macam mana? Kal bi'ri, contohnya macam telaga. Maka dia kata zira'ani umqan wa zira'un ardan. Dia kata ukuran dia ialah 2 hasta dalam dan 1 hasta lebar. Maksudnya dia punya diameter tu, bukan diameter, dia punya apa tu? Yang ni radius. Kalau panjang apa kira? Matematik tuan-tuan. Lama tak belajar kan, semua lupa dah. Apa kita panggil diameter, ukur lilit tu kan. Kalau tengah-tengah tu kita panggil apa? Jejari. Jejari bukan radius kan? Radius separuh je kan?
Kalau panjang, kalau tu? Diameter. 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 Kalau bulat tu kita panggil apa? Circumference. Okey, betul. Diameter. Okey. Ni tuan-tuan kita kena pergi ngaji balik matematik tingkatan 5 dah. Okey. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diameter dia tu. So diameter dia tu ialah satu hasta. So tak besar mana pun. Kan? Satu ni satu hasta. So maksudnya besar ni je. So kolah tu lebar dia besar ni. Dia punya dalam dia tu 2 hasta. Kan? So lebih kurang macam satu tempayan lah. Satu tempayan yang tuan-tuan masak apa? Masak tanduri tu. Lebih kurang lah. Tapi dia punya tempayan tu kan macam ke bawah dia kecil kan. Ini kita kata lurus lah. Okey? Boleh? Allahu Akbar. Ni jenis macam tu lah. Kalau yang lain-lain tu tuan-tuan kena kira lah. Contoh macam kalau dia suku je. Kan ada kalau macam toilet kat rumah zaman dulu kan dia suku je kan. Dia punya bentuk tu suku. Tuan-tuan ada pernah nampak toilet tu? Rumah saya dulu macam tu lah. Okey. Tiga segi tu lah. Cuma dia segi tu taklah tiga segi tu kan. Dia bulat. Yalah suku kan. Suku bulatan kan. Macam tu. Tak suku juga. Dia lebar kan. Tak kisahlah. Okey. Hak tu lah. Yang tu kena kira lain lah. Cukup tak cukup kan. Tu isu dia. Cukup tak cukup 2 golah tu. Sebab kalau cukup 2 golah kita boleh celup je tangan ambil wudu kan. Tak cukup pun boleh. Dia ada cara. Okey, dia ada cara dia. Ke depan dia sebut insya-Allah. Bukan. Ke belakang tu itu dia dah sebut dah. Okey, baik selesai. Kemudian dia kata wa tahrumu dan diharamkan haram hukumnya at-taharatu bersuci bil ma'il musabbal lisyurbi. Menggunakan air yang disedekahkan bagi tujuan minuman. Jadi ada jenis-jenis kita kat Malaysia ni ada tak? Tak ada sebenarnya. Kalau kat tanah Arab, okey, dia biasa ada air tepi-tepi jalan ni. Okey, air tepi jalan ni ialah air yang diwakafkan untuk minum. Dipanggil air musabbal, air sabil. Dipanggil air sabil. Maksudnya air ni diwakafkan orang buat telaga ni ataupun dia buat tangki air ni untuk orang minum. Okey, untuk orang minum. Jadi kalau dia memang wakafkan, dia bukan semata-mata sedekah. Okey, dia wakafkan. Okey, kita panggil untuk siqayah, untuk minum air. Suqyah ni, maka dia tak boleh untuk digunakan untuk bersuci, berwudu, mandi apa semua tak boleh. Basuh tangan pun tak boleh. Kan, basuh muka pun tak boleh. Dia guna untuk minum saja. Sebab apa? Sebab dia diwakafkan. Untuk tujuan apa? Air. Untuk tujuan minum air. Dia khusus. Jadi ambil wuduk dengan dia hukum dia haram. Tak boleh. Okey, ambil wuduk dengan dia hukum dia apa? Hukum dia haram. Begitu juga kalaulah air itu digunakan untuk bersuci. Maka tak boleh buat benda lain pula. Dia kata air ni hanya saya wakafkan untuk ambil wuduk. Maka orang boleh ambil wuduk je. Buat benda lain tak boleh. Kan? Buat benda lain tak boleh. Jadi ketika itu kena hati-hati. Kan? Contoh macam mana apa? Contoh kita kata antara perkara yang makruh di dalam wuduk ialah melebihkan basuhan lebih daripada 3 kali. Betul? Kita sunat basuh anggota wuduk kita ni 3 kali ataupun sapu 3 kali untuk anggota yang sapu. Jadi kalau buat lebih hukum dia apa? Hukum dia makruh, kecuali kalau guna air musabbal, maka hukum dia haram. Okey, hukum dia haram. Sebab ketika kita buat lebih, dia dah tak nama bentuk bersuci. Maka ketika itu perbuatan tu jadi haram. Cuma dia kata walaupun guna tu haram, perbuatan tu sah. Maksudnya ambil wuduk tu sah, tapi perbuatan mengambil wuduk menggunakan air yang disabilkan untuk minum, hukum dia haram. Cuma benda tu tak adalah kat tanah Melayu. Wallah alam, saya tak tahu. Kalau zaman dulu, orang-orang dulu buat telaga, dia wakafkan kan. Jadi kena hati-hatilah. Sebab tu guru kami dia sebut benda ni lah. Dia kata untuk sebahagian orang kan, yang mana kadang-kadang mungkin dia iktikaf kat masjid kan, ataupun dia ada yalah buat-buat dekat masjid apa-apa kan, masjid lama lah. Di situ masjid lama yang mana orang dulu wakafkan untuk ini, wakafkan untuk itu kan. Jadi kadang-kadang kat masjid ni orang wakaf untuk apa? Untuk ambil wudu. Jadi kita pergi buat air itu untuk apa? Untuk mandi. Kita pergi buat air itu untuk benda-benda lain. Maka tak boleh. Jadi kena hati-hatilah. Okey. Kalau kita nak bagi kebaikan tu lebih banyak, maka umumkan niat.
Sebab itu sebenarnya nak wakaf tu dah bagus, kan, tetapi maksudnya biarlah belajar dulu. Lebih baik umum. Okey, lebih baik umum. Dia punya kegunaan tu lah. Kalau kita nak khususkan kepada orang boleh, tetapi dia punya kebaikan tu biar umum, supaya ramai orang boleh ambil manfaat dan pahala kita lebih banyak. Okey, orang minum pun kita dapat pahala, orang ambil uduk pun kita dapat pahala, kan, semua benda. Tapi bila kita buat khusus macam tu, jadi macam tu lah. Tapi tak kisahlah, dia ikut niat masing-masing, kan. Tapi sebaiknya kalau tanya saya kata itulah, biar niat tu umumkan. Okey, umumkan niat tu, insya-Allah. Dan sebenarnya saya wallahu alam, saya pun tak mahir bab ni, kan. Tetapi sebenarnya orang kekayaan umat Islam ni boleh menjadi kaya dengan sebab wakaf. Kan. Macam mana mekanisme dia saya pun tak jelas. Kan. Tetapi kan sekarang macam contoh, saya tak tahu negeri lain lah, tapi macam Johor antara yang kuat lah buat apa, wakaf korporat ni, kan. Kan, wakaf korporat ni. Wallahu alam, saya pun tak faham apa yang dimaksudkan dengan wakaf korporat tersebut. Tapi dia boleh menjana ekonomi lah, kan, dia boleh menjana ekonomi umat Islam. Sebab boleh dikatakan dekat Madinah tu, harta wakaf daripada Sayyidina Osman dan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tu sampai sekarang masih ada atas nama mereka, kan. Dan boleh kata keliling Masjid Nabawi itu semua kira wakaf mereka lah, kan, wakaf mereka. Jadi berapa bilion, kan, berapa bilion nilai dia tu, kan, masya-Allah. Dan semua tu sebenarnya boleh kembali kepada umat Islam. Kena cara dia lah. Sebab orang ramai bila nampak wakaf ni macam seolah-olah macam kita dah tak ada harta dah, kan. Anak cucu kita tak boleh nak ambil apa-apa dah. Dia ada kaedah lah. Dia ada kaedah yang maksudnya orang Islam pun dapat, anak cucu kita pun tidak deprive daripada kita punya harta kekayaan gitu. Ada cara kita nak beribadah dalam masa yang sama, kita tak lupakan anak cucu, 7 keturunan kita. Boleh, kan. Yalah, kadang-kadang ada orang faham yang kalau dia nak bagi, dia bagi semua, kan. Dia tak nak fikir dah anak cucu. Tak bagus juga. Sebab Nabi pesan. Sebab tu dalam masalah wasiat, kan, Nabi kata wasiat tu 1/3 je. Betul? Kalau orang mati dia wasiat semua harta dia pun, wasiat dia tak terpakai, kan. Contoh dia wasiat, saya ada 3 juta, saya nak serkah semua biar anak saya mampus, tak dapat, kan. Dia marah dengan anak dia, tak melawat dia waktu dia sakit. Contoh, wasiat tu tak terpakai, kan. Dia kata saya nak bagi semua dekat surah Al-Qudus, amin lah, kan. Contoh sekutlah ada, kan, kita punya ni, kan, ada orang kaya kat sini. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi surah Al-Qudus kata ayah awak itu bagi tahu, kan, mati dia nak bagi 3 juta tu kat kami. Tak boleh, kan. Secara hukum pun tak boleh, kan. Dia tak boleh fight lah benda tu. Kalau dia buat tu atas nama wasiat, tak boleh. Kalau dia dah bagi sebelum dia mati tu cerita lain. Okey, ni kalau dia kata lepas saya mati, okey, tak boleh. Dia akan bagi dapat apa? 1/3 je. Tu memang berdasar hadis Nabi lah. Dan Nabi kata 1/3 tu pun banyak. Okey. Jadi cuma saya nak sebut apa? Nak sebut jauh kita pergi tu, kan. Daripada bab air sampai ke bab mana dah. Point dia apa? Point dia ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya kalau kita nak beramal ni pun bukanlah menyebabkan kita ni miskin, tak. Tak pernah ada orang beramal dengan agama jadi miskin. Okey. Jadi kita kena ada iman macam tu, kan. Kita kena ada iman. Allah Ta'ala ganti. Kalau Allah Ta'ala tak nak ganti pun kat sini, kita pun tak kisah. Allah Ta'ala boleh ganti dengan lebih baik kat syurga, kan, dekat akhirat kelak. Jadi alhamdulillah. Okey, semua tu khair-khair sahaja, insya-Allah. Baik. Kemudian dia kata faslun fil ijtihad. Okey, kita akan masuk fasal yang baru. Baik, jadi kata pengarang rahimahullah, izashtabaha alaihi tahirun bi mutanajjisin. Baik, ini adalah satu masalah yang mana masalah ini kita point dia apa ni, kita di Malaysia ni kadang-kadang mungkin tak nampak signifikan dia lah. Sebab kita ni ada lambakan sumber air, walaupun kita kata sebenarnya sumber air kita makin berkurang, kan. Kalau maksudnya naturalist, kan, maksudnya ekologis, dia orang punya bicara tu, dia kata sebenarnya reserve air bumi ni makin berkurang. Memanglah banyak air laut tu, kan, tapi tu kan tak boleh guna. Ya, air yang maksudnya yang kita boleh minum ni, kan, sebenarnya makin berkurang. Dan orang kadang-kadang membazir, kan, terutama orang macam kita lah, yang mana rasa sumber air kita ni banyak. Tu kan isu dia. Maka kadang-kadang kita tak hargailah bab ni. Tetapi bagi orang yang mana dia ada sumber air yang terhad, maka bab ni sebenarnya sangat penting.
Okey, bab tentang ijtihad. Maksudnya apa? Ketika mana kita bab ijtihad ni apa? Bukan kita nak jadi macam Imam Syafi'i nak berijtihad mujtahid tu, bukan. Tapi ijtihad pada benda yang ada di depan mata kita. Contohnya apa? Contohnya apabila kita ada dua bekas. Dalam dua bekas ini ada air. Satu air suci yang boleh kita gunakan untuk bersuci, satu lagi air mutanajis. Jadi ini masalah dia. Okey, yang mana kita tak nampak beza. Okey, kita tak nampak beza. Air yang suci ni putih kan, memang kosonglah macam ni. Okey, air mutanajis tu pun macam ni juga. Nak buat macam ni kan? Mungkin dia dah lama, dah hilang dah. Sifat-sifat najis tu kita tak nampak. Jadi ada dua. Tapi kita tahu memang salah satu tu suci, salah satu tu najis. Itu isu dia sekarang. Kalau kita zaman sekarang, apa nak susah? Ambil je lah air lain kan. Itu konsep kita. Sebab banyak air. Ini cuba bayangkan dekat tengah padang pasir. Kan? Macam mana nak buat? Kan payah tu. Kan? Sumber air terhad. Saya ada kawan, dia pergi mengaji Mauritania kan. Ya Allah, sian kan. Tengah padang pasir, gurun Sahara. Kan? Mana ada air? Kan? Susah. Nak tanya, habis tu Ustaz, buang air macam mana kan? Tu tanya dulu. Buang air macam mana? Memang susah lah Ustaz. Memang susah. Kan? Payah. Kan? Ada, air tu ada, tapi sumbernya tu susah nak cari kan. Air tu mahal. Sebab tu tuan-tuan, kita sekali-sekala kena pergi travel negara-negara macam tu, baru kita hargai negara kita. Kalau tak, kita tak menghargai ni kan. Kita tak hargailah kerja-kerja syabas apa semua ni kan. Tu. Baik. Jadi dia kata izashtabaha alaihi tahirun bimutanajjisin. Apabila terkeliru seseorang mengenai air yang suci dengan air yang terkena najis. Mutanajjis tu air suci kemudian dikena najis kan. So ada dua. Ijtahada, contoh-contoh kan. Maksudnya contoh ni air kosong. Dalam ni pun ada air. Jatuh tahi cicak. Kita dah siap-siap buang dah tahi cicak tu. Jadi air tu tak sempat berubah. Tapi kan kita sebut sebab dia tu kurang 2 kolah, dengan semata-mata jatuh najis, dia dah jadi air mutanajis. Betul kan? Faham? Tu kena ada dulu dalam tuan-tuan punya frame of work, tuan-tuan punya ni lah, dalam tuan-tuan punya kepala. Okey. So, jadi bila kita cepat-cepat buang najis tu, perubahan tak nampak. Jadi tak ada beza. Bekas pula bentuk sama. Jadi bila kita datang balik, kita pun confuse. Belah kanan ke belah kiri yang masuk kan? Ni. Sebab kita nak ambil wuduk ni dengan air mana satu. Contoh. Okey. Dua-dua baldi sama. Warna baldi sama. Kan? Air dalam tu pun tak nampak apa-apa perubahan kan? Cuma tadi kita tahu memang ada najis masuk. Okey. Maka dia kata apa? Ijtahada wa tahhara biha dhanna taharatuhu walau a'ma. Dia kata dia kenalah berijtihad. Okey, hendaklah ia orang yang nak bersuci ni kena ijtihad. Maksud ijtihad tu apa? Dia kena usaha untuk tentukan juga. Dia kena tengok. Ni putih. Yang ni nampak macam ada kuning-kuning sikit contoh. Ataupun tak nampak bau. Kan? Rasa sikit. Rasalah. Kalau nak rasa kan, ataupun rasa pakai tangan. Ni nampak macam minyak-minyak sikit kan. Biasa najis kan minyak-minyak sikit. Ini nampak clear ni. Jadi yang mana yang kita yakin suci, yang tu kita guna. Maka dia kata apa? Wa tahhara bima dhanna taharatuhu. Jika ia merasakannya suci, maka bolehlah ia bersuci dengan air tersebut. Okey, walau a'ma, walaupun dia seorang buta. Orang buta pun ijtihad juga, sebab ijtihad tak mesti tengok mata kan. Dia boleh dengan bau, dia boleh dengan rasa. Okey, boleh. Wa idza akhbarahu bitanajjusihi thiqatun. Jika seseorang memberitahu tentang kenajisan air, sedangkan dia adalah seorang yang boleh dipercayai, wa bayyana sabab, dan dapat menerangkan sebab-sebabnya, maka apa? Dia kata au kana faqihan muwafiqan, atau dia seorang faqih yang sama pandangan dengannya, maksudnya sama mazhab. Okey, maka dia kata apa? I'tamadahu, maka wajib untuk berpegang dengan pandangan dia. Maksudnya kalau kita tak tahu, pada ada orang datang, tak, yang ni air mutlak, yang ni air mutanajis ni. Dan kita tahu dia ni orang yang boleh dipercayai, dan ni memang orang yang faqih, dan kita sama mazhab dengan dia. Sebab ada mazhab lain kadang-kadang dia mudah dalam bab najis ni kan. Jadi tak sama dengan kita. Maka kita boleh terima apa dia punya cakap tu.
Sebab yang tu dikira bertaklid. Kalau tak, kita kena ijtihad sendiri. Baik. Jadi dalam masalah ijtihad ni, dia ada 6 syarat. Okey, dia ada 6 syarat. Syarat yang pertama, bahawa setiap daripada yang mutasyabih itu asalnya suci seperti mutanajjis dan musta'mal. Maksudnya kita tak boleh nak berijtihad pada pada benda yang dia tidak ada asal pada suci. Contohnya macam ni. Okey. Kalau kita nak ijtihad, mestilah pertama benda tu kena ada dua bekas. Dan dua-dua itu asalnya suci. Maksudnya dua-dua tu kita boleh buat bersuci, cuma satu ini ialah air yang memang confirm suci, satu lagi dah terkena najis. Okey. Kalaulah lain halnya, satu suci, satu lagi memang najis. Satu ni ialah air kencing. Air kencing, tapi sebab kencing tu ialah kan kencing, ada kencing kan orang kencing warna putih je. Betul? Kan sama kan? Tak tahulah sama tak, tak pernah lah pergi buat eksperimen pula kan. Tapi dia kan ada warna putih, kita pun tahu kan warna putih. Mungkin dia dah 3 bulan, bau pun dah hilang. Kalau kita rasa pun dah tak ada. Contohlah. Okey, dua-dua rasa sama. Yang ni tak boleh ijtihad tuan-tuan. Masalah ni. Sebab apa? Sebab air kencing walau macam mana pun dia asalnya bukan boleh bersuci. Tak boleh. Dia memang asal najis. Yang tadi air mutanajis. Kan? Air yang suci terkena najis. Jadi dia ada asal pada bersuci. Itu yang pertama, yang tak boleh untuk kita ijtihad. Maksudnya kalau ada air suci, ada air najis, tak boleh ijtihad. Yang kedua, air yang mana dia tu bukan air, dia bukan air mutlak. Contoh air mawar. Air daripada perahan bunga mawar. Okey. Jadi air mawar ni warna dia macam mana? Tuan-tuan pernah tengok air mawar? Kan macam orang biasa siram dekat kubur tu lah. Okey. Dia kan warna putih. Maksudnya sama macam air ni kan. Cuma dia ada bau bunga. Bila dah lama, bau bunga tu dah tak ada. Betul tak? Bau bunga tu dah tak ada. Jadi adakah boleh air mawar tersebut digunakan? Tak boleh. Walaupun dia clear, dia tetap air bunga. Sifat dia dah hilang, dia tetap air bunga. Dia tak jadi air, dia tidak akan jadi air mutlak selama-lamanya. Kan? Sebab dia air bunga. Yang kita boleh buat ni, yang kita boleh buat bersuci ni ialah apa? Air yang turun daripada langit atau air yang keluar daripada bumi secara natural. Ataupun yang kita faham, tak kisahlah. Tapi apa-apa yang turun daripada langit dan yang keluar daripada bumi, maksud turun daripada langit sama ada air hujan, air salji, air hujan batu, tak kisahlah mana-mana. Ataupun yang terbit daripada bumi, air sungai, air laut, air apa-apa tu, kan, air mata air, maka semua tu suci. Bunga tak termasuk, kan? Bunga tak termasuk. Okey. Jadi dia tidak dikira sebagai air mutlak. Maka yang tu tak boleh ijtihad. Boleh Jadi yang boleh ijtihad ni dua saja. Iaitu apa? Pertama tadi ialah sama ada dia dia ada asal pada sifat dia tu suci. Okey. Jadi kalaulah dua, kita ada satu air suci, satu lagi air najis tadi, air kencing tadi. Nak buat apa? Buang satu air kemudian tayamum. Buang satu air kemudian tayamum. Memang tak boleh ambil wuduk. Ini cerita kalau tak ada air lain ni. Okey. So kaedah dia apa? Kena buang. Sebab bila buang, ada kemungkinan air yang kita nak guna ni ialah air najis. Dia tak boleh ada dua-dua baru tayamum, tak boleh. Sebab nak tayamum kena mesti darurat, tak ada air. Kan? So kena buang satu baru kita tayamum. Kalau air tu air mawar, kita ada dua. Ada dua benda yang kita boleh buat. Pertama, kita ijtihad untuk minum. Ijtihad untuk minum tak apa? Sebab air bunga boleh minum kan? Air bunga boleh minum, tak ada masalah. Air kencing je tak boleh minum kan, najis. Okey, air bunga boleh minum. Ataupun kita guna dua-dua. Kita ambil wuduk pakai dua-dua air. Kalau air bunga. So maksudnya kita pakai dua-dua bekas lah. Sebab dia masih suci. Cuma tak menyucikan saja. Tapi sebab kita pakai satu, kemudian kita pakai satu. So mana-mana pun kita dikira sah lah wuduk itu. Tu. Itu kalau air mawar. Kalau air najis tadi memang kena buang je. Buang tayamum. Okey. Sekali lagi ini cerita kalau air limited. Yang kedua, bahawa tampak tandanya. Maksudnya kita memang nampak ada tanda. Ni nampak ni ikut najis, nampak tanda. Kalau tak nampak macam mana nak ijtihad? Kan macam mana nak ijtihad? Mesti kena ijtihad ni, dia bukan main petik je, tak.
Kan? Sama kan ijtihad kiblat. Saya rasa sini kiblat, boleh pula rasa kan. Mana boleh main rasa-rasa tuan-tuan. Dia kena usaha. Ijtihad kiblat ni kena usaha, pakai kompas kan, tengok matahari. Kalau yang power lagi mungkin tengok angin ke. Oh ni angin daripada barat, so ini oh dia power lah. Saya tak tahulah, mungkin ada tentera ke apa kan, wallah alam, saya tak tahu. Okey, tapi dia kena ijtihad. Dia bukan main rasa-rasa, tak boleh rasa-rasa, tak boleh. Okey. Yang ketiga, lebih dari satu. Okey, lebih dari satu. Maksudnya kalau ada satu je nak ijtihad apa? Ada satu bekas je. Tak payah ijtihad, mesti kena lebih dari satu. Barulah ada point nak ijtihad tu. Kemudian kita tahulah kenajisan salah satu. Kalau tak tahu, pakai je dua-dua, tak ada isu. Okey. Kalau kita tak tahu salah satu tu ada najis, salah satu tu suci, maka tak ada isu. Sebab pada anggapan kita dua-dua tu suci. Dan kita tak ada keperluan pun untuk tanya, tuan-tuan. Maksudnya bila kita masuk toilet, kita nampak ada dua baldi. Dua-dua tu ada air. Dan kita tengok secara zahir tak nampak apa-apa. Kita nampak dua-dua tu air kosong. So boleh tak guna dua-dua? Boleh. Tak ada masalah. Kan? So dia tak perlu tanya. Ni baldi mana satu yang boleh? Tak perlu. Tak ada keperluan. Tak ada kewajipan pun untuk kita tanya. Okay? So boleh je pakai mana-mana daripada salah satu. Baik. Kemudian yang kelima, terhad. Maksudnya kita memang ada air itu saja. Dan yang keenam, masa luas. Okey, masa luas untuk kita berijtihad. Sebab kadang-kadang nak ambil masa juga ijtihad ni kan. Jadi kalau masa pendek, kita nak kena semayang. Betul tak? Jadi kalau kita ijtihad pula, nanti masa semayang kita dah terlepas. So nak buat apa? Maka menurut sebahagian para ulama kata tayamum saja, kemudian semayang. Okey, tayamum kemudian semayang. Sekali lagi, ini cerita kalau tak ada air. Kalau ada air, maka ambil je lah air lain. Dan ambil je air lain. Okey, khalas, selesai. Faslun fil awani. Ini satu fasal pada menerangkan tentang bekas-bekas ataupun perkakas. Okey, perkakas. Awani ni daripada dia jamak lah. Jamak bagi bekas ataupun perkakas. Okey. Dia kata apa? Wa yahrumul isti'malul awani adh-dhahabi wal fiddati illa lid-darurah. Illa lid-darurah. Dia kata apa? Haram hukumnya menggunakan bekas-bekas yang diperbuat dari emas dan perak, melainkan dengan sebab-sebab darurat. Okey tuan-tuan. Maka kita tak boleh pakai apa? Tak boleh pakai apa saja daripada bekas-bekas, bukan bekas, perkakas. Okey? Yang dibuat daripada emas dan perak. Bila masuk perkakas ni apa? Contohnya kita pakai sudu dan garfu daripada emas. Tak boleh, haram hukumnya. Okey, haram. Ada pinggan daripada emas. Ni kita tengok dokumentari, ada mangkuk tandas daripada emas kan. Ganas nak kata kayanya lah. Kan? Itu semua hukum dia apa? Hukum dia haram. Okey, tak boleh. Okey, semua benda. Okey, semua benda yang dibuat daripada emas dan perak, kecuali perhiasan orang perempuan. Itu cerita lain. Okey, itu cerita lain. Selain daripada itu perkakas lah, perkakas. Apa-apalah, tempat celak, bekas celak kan. Kadang-kadang ada dalam bentuk emas, pinggan emas, mangkuk emas kan, cutleries emas, kita sebut di pedang, pisau emas. Okey. Dan perak sama je. Okey, emas tak boleh, perak pun tak boleh. Semua tu tak boleh kecuali darurat. Darurat tak apa. Contoh darurat apa? Contohnya macam orang pakai gigi emas. Yang tu tak apa. Sebab apa? Sebab kalau dia pakai gigi lain, dia macam tak apa kita panggil. Dia macam tak compatible lah dengan manusia kan. Dia nanti sakit dan sebagainya kan. Jadi orang pakai gigi emas. Sebab memang ada dulu dalam zaman Nabi, ada seorang sahabat tu dia punya hidung dia rompong kan. Hidung dia rompong. Jadi nak tutup hidung tu dia pakai benda lain kan. Jadi dia tak elok. Benda tu tak elok kan. Jadi pakai emas. Itu tak apa. Tak ada masalah. Sebab apa? Itu sebab darurat. Adapun selain daripada itu tak boleh. Okey, selain daripada itu tidak dibenarkan oleh syarak. Okey, baik. Kemudian dia kata
wattikhadhuha walau inaan saghiran kamukhalah. Okey. Demikian juga menjadikannya sebagai barang perhiasan walaupun sekadar bekas yang kecil seperti bekas celak. Baik. Jadi dia kata guna tak boleh. Okey ustaz, saya tak guna. Saya letak je dekat dalam almari pun tak boleh. Okey. Ni masalah kan. Ada orang kan buat koleksi. Kan saya nak buat perhiasan je ustaz, letak dalam almari pun tak boleh. Okey, apa yang haram guna maka haram juga kita ittikhazuha, ambil dia untuk simpan pun tak boleh. Beli pun tak boleh. Kan? Simpan pun tak boleh, pakai pun tak boleh, semua tak boleh. Alright? Baik. Sebab apa? Sebab semua ni ialah membawa kepada kesombongan dan mematahkan kasratu qalbil fuqara. Dia mematahkan, menghancurkan hati orang-orang fakir miskin. Sebab apa? Ialah diorang ni fakir miskin, nak makan pun susah. Kan tiba-tiba tengoklah kita makan bukan pakai, makan pun dengan pinggan besi, pinggan apa? Pinggan emas, cutlery emas kan. Oh, kan kecewa diorang. Jadi kita nak menjaga benda ni. Islam nak jaga daripada perkara-perkara tersebut. Baik. Wala yahrumu ma dubbiba bil fiddah illa dhabbatan kabirah lizinah wa yahillu al mumawwah bihima. Okey, ini ada dua isu. Demikian juga diharamkan bekas yang ditampal dengan emas. Tidak haram jika ditampal dengan perak, melainkan tampalan yang besar bagi tujuan perhiasan semata-mata. Dan diperbolehkan sesuatu yang hanya dicelup dengan keduanya. Okey, so ini ada dua isu. Satu isu apa? Isu mudabbab, isu tampal. Maksudnya kadang-kadang kita ada bekas kita tu bocor, maka kita tampal dengan emas, tampal dengan perak. Boleh tak? Dengan perak tak boleh. Okey, dengan perak tak boleh, dengan emas memang tak boleh. Dengan perak boleh tak? Dia kata dengan perak dia boleh, tapi dengan saiz yang kecil. Kalau saiz yang besar boleh kalau ada keperluan, tapi hukum ni makruh. Tu dia kata wala yahrumu ma dubbiba bil fiddah illa dabbatan kabiratan li zina. Okay. So conclusion dia macam mana? Maksudnya macam ni. Kalau saiz itu besar dengan maksud berhias, maka hukum dia haram. Okey, maksudnya kita tampal, kita ada contoh, kita ada cerik. Orang dah tak pakai kot cerik zaman sekarang kan. Orang pakai water heater je kan. Ada pun pakai kuku ke kowe kan. Tapi katalah kita ni klasik tuan-tuan. Saya nak masak pakai cerik juga kan. Kalau tidak air tu tak jadi, contoh kan. Okey, so kita masak pakai cerik. Cerik kita tu bocor. Jadi kita nak tampal dengan apa? Dia kata kalaulah kita tampal dengan perak dengan tujuan perhiasan dan tampalan tu besar, maka hukum dia haram. Tapi kalaulah kita tampal dengan saiz kecil dan ada tujuan, ada hajat, okey, maka hukum dia harus. Tapi kalau kita tampal saiz dia tu besar untuk tujuan perhiasan, ataupun kita tampal saiz besar untuk tujuan hajat ataupun saiz kecil untuk tujuan perhiasan, maka hukum dia makruh. Dapat tak? Semula. Okey. Kalau tampal dengan emas memang tak boleh. Tu jelas kan? Tampal dengan perak ni kalau besar dengan sebab perhiasan, itu hukum dia haram, memang tak boleh. Kalau tampal kecil untuk semata-mata untuk perhiasan, maka itu makruh. Okey. Jadi dua ni perhiasan. Kalau besar haram, kalau kecil makruh. Kalaulah tampal untuk hajat dan besar, maka hukum ni makruh. Okey, tak haram lah, hukum ni makruh sebab ada hajat. Tapi kalau tampal kecil sebab hajat, maka hukum dia harus. Okey, so dapat. So itu empat perbahagian dia. Tampal menggunakan perak. Ada pun tampal menggunakan emas, itu memang tak boleh. Okey, itu memang tidak dibenarkan. Okey. Yang kedua ialah mumawah. Mumawah ni apa? Mumawah ni ialah kita celup. Kan kita sadur. Tadi tampal, maksudnya ada lubang kita tampal. Yang ni ada besi, kita salut dengan emas. Ada besi, kita salut dengan perak. Okey.
Yang ni macam mana hukum dia? Dia kata diperbolehkan sesuatu yang hanya dicelup dengan kedua-duanya. Dia kata boleh. Tapi celup tu dia ada syarat-syarat dia. Okey. Dia ada syarat-syarat dia. Masalah tamwih ni. Dia kata kalau disalut dengan emas, maka kalau letak atas api tak jatuh maka halal. Maksudnya sedikit sangat. Ni ada emas, ni ada besi. Dia orang celup. Campur emas dengan besi ni. Kalaulah kita layurkan atas api, emas tu tak jatuh. Maksudnya sikit sangat. Maka ketika itu tak apa. Tak ada masalah. Okey. Kalau jatuh maka hukum dia haram. Sebab ketika itu emas tu banyak. So kita dikira menggunakan barang perkakas emas juga. Okey. Tapi kalau sikit tak ada masalah lah. Kalau sikit tidak ada masalah. Okey, selesai. Okey. Wallahu a'lam. Ya. So cincin swasta tu campur kan? Betul Saya pun tak tahu exactly dia punya tu, tapi sefaham saya cincin swasta ni ialah campuran. Jadi macam itulah. Kalau kita letak atas api, keluar tak emas tu? Agak-agak keluar tak? Keluar? Ada yang kata keluar, ada yang kata tak keluar. So tengok kalau swasta tu jenis yang keluar tak boleh. Swasta tu jenis tak keluar boleh maksudnya amount dia tu sikit. Maksudnya besi tu mungkin 90%, dia 10%. Contoh. Ni saya pun tak pasti ni. Ini kena tanya orang ni lah. Blacksmith lah kan. Maksudnya yang ahli besi ni lah. Kita pun tak pastilah yang tu. Okay. So kena tengok. Wallahu a'lam. Faslun fil khisalil fitrah. Dah masuk tu? Lagi berapa minit lagi? 3 minit lagi. Okey. Sikit lagi. Satu ni fasal. Ni fasal ni tak pendek juga. Kita baca je. Faslun fi khisalil fitrah. Khisalil fitrah ni masalah apa? Masalah kebersihan diri. Maksudnya sesuatu yang dibuat oleh orang secara fitrah. Tu khisal al-fitrah. Maksudnya contoh apa? Cukur bulu, potong kuku, trim misai. Ini kita perbahasan dia. Jadi ini sebenarnya perbahasan dalam syariat. Dia ada perbahasan dia. Dan termasuk dalam masalah ni juga ialah masalah khitan, masalah bersunat. Okey, dia termasuk dalam khisal fitrah. Jadi dia kata apa? Yusannus siwaku fi kulli halin. Disunatkan bersugi setiap masa dan keadaan. Maksudnya kita ni setiap masa disunatkan untuk bersugi. Maksudnya syarak sangat menjaga tentang oral hygiene. Okey, syarak sangat jaga tentang masalah oral hygiene. Dan saya waktu saya kerja kat KLCC tu, saya tengok ada orang putih tu bagus kan. Dia setiap kali lepas lunch tu dia mesti gosok gigi. Dia bawa satu bekas macam kita bawa pergi travel tu kan. Bawa sabun apa semua tu. Dia bawa orang lelaki kan. Orang lelaki pergi berus gigi kan. Lepas lepas lunch tu dia berus gigi. Bagus, saya tengok benda tu benda yang bagus. Sepatutnya kita lah orang yang macam tu. Sebab apa? Memang kita antara waktu yang kita digalakkan untuk apa? Untuk bersugi ialah ketika berubah bau mulut kan. Ketika berubah bau mulut. So ni dia nak sebut lah. Jadi dia kata apa? Wa yata'akkadu, dan berlebih-lebih lagi lah disunatkan. Maksudnya dituntut untuk kita sunat. Dituntut untuk kita bersiwak, bersugi ketika mana? Lil wudu, ketika kita nak wudu. Wassalah, ketika kita nak sembahyang. Likulli ihramin, setiap kali kita nak bertakbiratul ihram untuk solat. Maksud tu. Okey. Jadi kita berhenti sini dulu insya-Allah tuan-tuan. Nanti kita sambung balik pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam. Insya-Allah saya minta izin undur diri dulu. Saya ada kuliah seterusnya pula. Saya pun dah jamak tadi. Saya daripada program tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.